Alhamdulillah, saya kan tadi saya share, saya jumpa Coach Fatin Najwa through Instagram. Saya cari kan nak turun berat masa tu. Saya punya aim nak turun 5 kg. So background saya adalah memang student. Masa tu umur saya join, if not mistaken, is my age masa tu 21. Sangkut. Sekarang sangkut lagi tak? Tak, Alhamdulillah. Background saya seorang student. Saya belajar kat UKM. Tu Alhamdulillah saya baru sahaja grad tahun lepas. So saya mengalami lah fasa learning online program online PKP tu kan, online learning. So Alhamdulillah saya dah grad. So selepas grad ni saya fokus untuk buat full time Herbalife secara full time. Alhamdulillah parents pun support kan. Macam mana saya mula-mula kan, parents pun tak support sangat, tapi that is the key of consistency. Mereka nampak saya punya result dengan Herbalife, mereka nampak saya very passion. Lupa nak cakap, saya ambil bidang degree dalam entrepreneurship dan innovation. Entrepreneurship and innovation bachelor lah, Alhamdulillah. So dalam along the journey kan, bila saya belajar tu saya dapat relate. Sebab sewaktu saya bermula sebagai coachee tu pun, and then Coach Fatin share tentang Senior Recognition Day kan, saya nampak peluang Herbalife ni, saya nampak health industry is very big. So that's why saya rasa why not, just give it a try and buat. So Alhamdulillah saya dapat persetujuan. Itulah saya sikit background. Ada tak student kat ada tak student and you all join program and then you rampak peluang, your coach invite ke Senior Recognition Day, invite ke Health Talk malam ni kan, you all nampak the product. Bagi saya the product is the star lah. Herbalife product star. Sebab walaupun saya punya berat masa tu macam nak turun sikit je kan, tapi dapat reshape body. So Alhamdulillah. Selain buat Herbalife ni, saya juga ada tolong my sister lah on her kuih, buat kuih. So saya nampak peluang dalam Herbalife Nutrition. So that's why saya pursue this Herbalife Nutrition, Alhamdulillah. So malam ni bukan cerita saya, tapi saya nak invite kita punya guest speaker, my coach sendiri, Coach Fatin Najwa, kalau cakap didengar ni, untuk share malam ni. Masya Allah. Saya kenal through Instagram dan masa tu saya kenal dia through masa tu dia di London. Dia di London. So sekarang dia dah kembali ke KL. So malam ni kita nak belajar tentang boost result waktu Ramadan. Because Ramadan is the best month and saya pun dah masuk tahun ke-4. Coach Fatin ni dah 13 tahun. Mesti kita nak belajar yang lebih berpengalaman. So you all make sure untuk on camera, kita baca doa dulu, doa belajar dulu supaya majlis malam ni kita diberkati insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Jom kita welcome Coach Fatin Najwa. Kita bagi love kat Coach Fatin. Come. Bagi love dekat komen. Love. Kalau tak cukup love nanti dia tak keluar. Tekan love. Love. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang, jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Allah Akbar. Tak sempat nak make up tadi. Okey. Tak apa ke? Tak sempat make up je. Ada filter tak kat sini? Okey. So, selamat malam semua. Have you had your shake today? Ni bukan shake tau. Tadi saya dah shake. Lepas shake tu saya masukkan air kosong kat dalam ni. Lepas tu saya goncang-goncang. You all pernah tak buat macam ni? Lepas dah minum shake dalam shaker cup, lepas tu kita goncang-goncang untuk nak ambil dia punya saki baki tu kan. Tu adalah tips berjimat. Okay. So, saya suka lah tadi lagu pasir tu. Tiba saya rasa macam student-student lah kan. Never say never. Okay, so Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini ada 145 orang di talian. Okay, dan malam ni insyaAllah saya akan kongsikan dengan anda semua sedikit experience saya dan ada topik khas untuk hari ni. So sebelum tu, saya nak tanya dekat sini, siapa yang... Okay, saya tanya kat sini, siapa yang belum pernah lagi berpuasa dengan Herbalife Nutrition? This is your first time. Memang tak pernah lah, puasa sunat pun tak pernah, puasa pun tak pernah kan? Inilah pertama kali, ada tak? First time. Okay, yang dah pernah try berpuasa dengan Herbalife Nutrition ada tak? Maksudnya puasa Isnin Khamis ke, puasa ganti ke, ada tak? Ada. Saya tengok dekat dalam grup pun ramai yang macam hari ni saya puasa kan. Okay, so insyaAllah hari ni saya tahu ada kat sini yang dah berpengalaman, dah pernah puasa dengan Herbalife Nutrition. Tapi hari ni saya nak ceritakan apakah rahsia bila kita berdiet dalam bulan Ramadan yang akan datang pada bulan depan ni kan. Okay. Recording in progress. Okay, baru record rupanya. Okay, so okay, lagi satu soalan saya nak tanya. Kat sini ada tak yang non-Muslim? Siapa non-Muslim kat sini? Ada tak? Ada tak kawan-kawan kita yang non-Muslim kat sini? Kenapa saya tanya soalan ni? Sebab mungkin ada yang rasa macam, oh okay, topik fasting ni is only for orang yang beragama Islam, orang yang macam dah, yelah, orang Muslim kan ada bulan Ramadan semua kan. Okay, sebenarnya saya nak cerita satu story tau. Hari tu saya pergi ke Gold Coast, saya masuk satu bookstore ni. Okay, dekat satu corner tu, dia cakap pasal diet. Okay, dia tulis kat situ dia punya nama corner tu adalah diet. So saya tengok kat situ banyak sangat buku yang pasal intermittent fasting, benefit of fasting pula lah. Benefit of fasting, semua tentang berpuasa yang ditulis oleh orang yang non-Muslim. So sebenarnya before saya nak lanjut berkenaan topik hari ini, saya bagi tahu yang the benefit of fasting ataupun berpuasa ni bukan sahaja untuk orang Muslim tetapi non-Muslim. Dan saya percaya banyak juga agama dan culture yang promote fasting ni. Betul tak? So hari ni kita nak belajar sikit kenapa bagusnya fasting ni. Okay, so saya nak share slide jap. Okay, nampak tak slide saya ni? Nampak Nampak tak Kak Lia Muslihah? Cik, nampak Kak Lia Muslihah atas sekali. Okay, so share sikit. Okay, tapi sebelum tu saya nak kongsikan sedikit saya punya story. Alhamdulillah, ini dah tahun ke-13 saya bersama dengan Herbalife Nutrition. This coming Ramadan akan jadi Ramadan saya yang ke-13 tahun berpuasa dan bersahur. So yang ni saya punya journey dengan Herbalife Nutrition ni start dengan nak turunkan berat badan sebelum berkahwin. Dan Alhamdulillah, Herbalife Nutrition ni sesuai untuk diambil pada setiap fasa kehidupan kita. Saya dulu start masa saya belum kahwin. Lepas tu dah kahwin. Alhamdulillah pregnant. Diizinkan Allah pregnant. Lepas tu dalam pantang dan selepas bersalin. Jadi jangan risau. Semua orang boleh consume Herbalife Nutrition ni. Dan dulu saya ada sedikit cabaran skin problem. Di mana skin saya ni very sensitive. Dia bukan sensitif yang sikit-sikit.
saya dulu memang tak pakai makeup dan tidak pakai skincare. Sebab ada banyak yang saya macam sensitif lah. So Alhamdulillah dengan nutrisi yang baik, saya punya skin complexion semakin okey, dan juga ditambah dengan inner and outer nutrition. Okay, siapa kat sini dah mula pakai inner and outer nutrition? Inner nutrition tu contohnya macam Elo, T-Mix, Shake. Outer nutrition tu macam skincare, belah skin, macam ni. Tadi saya pakai di serum. Siapa yang dah mula pakai dua-dua? Kak Liada. Siapa lagi? Kak Mar, Fia. Okay, so kalau you tak pernah pakai, cuba try pakai. Start dengan satu-satu dulu. Okay? So sedikit background saya. Saya rupanya background sama macam Fasih. Kita start with student kan. Never say never. Okay, so dulu saya start waktu saya seorang student. Pada waktu tu saya sebenarnya start dengan bisnes sebelah ni sebab saya nak extra income. 500 ke 1,000 ringgit sebab saya punya purpose nak extra income tu sebab saya nak consume produk Herbalife ni. Sebab waktu tu saya tak nak minta duit daripada parents untuk nak beli produk Herbalife ni. Jadi macam saya fikirkan macam mana saya nak dapatkan extra income untuk saya nak consume produk Herbalife ni. So ada tak student kat sini? Kan masa saya student dulu, saya selalu je cari cara untuk dapatkan extra income macam-macam lah. Dan Alhamdulillah saya nampak peluang ni dalam bisnes Herbalife, dan saya dijemput oleh coach saya untuk hadir ke event spectacular. This is my first spectacular pada tahun 2012. Pada waktu ini spectacular saya yang pertama. Saya pun tak tahu spectacular tu apa dia. Tapi waktu tu saya ajak adik-beradik saya pergi, saya ajak kawan-kawan sekolah saya masa tu yang dah start dengan start consume Herbalife ni untuk tengok. Rupanya spectacular ni event yang paling besar di Malaysia. Setahun hanya sekali, seperti Ramadan juga. Dan yang paling bestnya, hari ni insyaAllah you akan dengarkan sharing daripada saya, kan pengalaman 13 tahun. Tapi dekat spectacular ni, anda akan belajar daripada doctors yang bekerja dengan Herbalife Nutrition Advisory Board, iaitu Dr. Luigi, dan anda akan jumpa ramai sangat orang yang dah ada experience. Macam saya 13 tahun, ada orang yang dah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dengan Herbalife Nutrition. So masa tu saya tengok kan, diorang ni consume Herbalife berpuluh-puluh tahun, hidup je lagi. Ada je lagi kan, cukup dua tangan semua. So tahniah kepada yang akan ke spectacular weekend ini. So nanti kita jumpa kat sana, okay? Jadi ni saya nak share sikit tentang saya punya Big Why. Actually kan saya punya motivation untuk nak melakukan bisnes Herbalife, nak jadi coach ni sebab saya nak sponsor nutrition ni untuk family saya. Sebab pada waktu saya bermula dulu, ibu saya yang belikan nutrition ni. Sebab dia nak consume, so kami consume satu keluarga. Dan saya ada satu goals yang one day kalau saya dimurahkan rezeki, saya pula nak sponsor nutrition ni pada mereka. So Alhamdulillah hari ni goals tu terlaksana. Jadi kalau kat sini ada yang coaches, seniors program kat Tina Online kan, kita yang first kali kita nak sihat, lepas tu kita ajak orang-orang tersayang kita untuk sama-sama sihat juga. Boleh? Semua? Okay. So, okay. Masuk kepada topik kita hari ini. Topik dia adalah rahsia berdiet di bulan Ramadan. Dan saya nak bagi formula boost fat loss. Okay. So, saya nak share sikit. Okay. Bulan Ramadan ni saya rasa kita semua tahu kan, kalau untuk orang yang beragama Islam ni, bulan Ramadan ni ibarat hello? Okay. So bulan Ramadan bagi salam ke? Okay, so bulan Ramadan ni kalau bagi yang beragama Islam ni ibarat satu anugerah. Allah bagi satu bulan untuk kita rehatkan tubuh badan kita ni daripada makan macam-macam, makan macam kalau kita hari-hari yang tak ada awareness untuk makan secara sihat ni kan. Jadi bulan puasa ni untuk relax sikit. Okay. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ni hanya sekadar menahan lapar dan dahaga tu, kita tak dapat lah apa orang kata macam manfaat bulan Ramadan tu sepenuhnya. Okay. Dan mendidik kita untuk bersabar juga
Bukan sahaja tak makan tak minum, lepas tu tidur je sepanjang hari. So InsyaAllah tahun ni kita nak jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Okay? Tapi macam mana kita nak menjadikan bulan Ramadan tu satu bulan yang the best for our body ni adalah bila kita amalkan pemakanan yang sihat. Ramai orang dia ingat, okay, bila bulan Ramadan je saya mesti boleh diet. Saya akan kurang makan. Tapi kenapa tak berjaya? Kenapa tak berjaya turun berat badan masa bulan Ramadan? Boleh tak you all share kat sini? Sebab ramai orang dia nak masuk bulan Ramadan, dia nak puasa kan. Okey lah saya nak puasa sebab saya nak diet, saya nak turunkan berat badan. Tapi selalu gagal. Boleh tak you all share apa mungkin sebabnya? Moreh meriah. Lagi apa? Bulan Ramadan. Kenapa bila orang berpuasa sepatutnya nak turun berat badan tapi sebaliknya pula yang berlaku. Bazar Ramadan, nafsu bazar Ramadan, air tebu, buka puasa kadar balik. Betul, makan balas dendam kan. Pagi tadi tak boleh makan, ni ada berapa jam je ni, kena makan banyak kan. Banyak makanan manis di Terengganu, salahkan Terengganu. Okay, godaan masakan isteri, berbuka macam tak ada hari esok. Lagi satu saya nak tambah, bersahur. Bersahur makan heavy betul. So saya share sikit saya punya first time masa saya nak start Ramadan dengan Herbal Nutrition ni, saya rasa macam mustahil. Sebab apa? Saya rasa mustahil saya boleh minum 1 gelas shake ni tapi saya boleh puasa sepanjang hari. Itu saya lah. Tapi sebenarnya saya ni orang yang tak bersahur pun. Saya suka skip bersahur tu kan. Okay, tapi yang dah 13 tahun ni bukannya saya seorang je. Family saya pun macam tu juga, bersahur dengan Herbal Nutrition. So family saya ni memang selalu makan waktu bersahur tu heavy. Kalau makan nasi tu boleh 2 pinggan. Okay. Siapa kat sini macam tu? Jangan mengaku. Okay. Jadi bila kita nak ambil shake ni, mula-mula kita pun rasa macam boleh ke? Kan? Boleh tahan ke? Macam mana nanti kalau saya gastrik dan sebagainya? Sebab itulah belum cuba, belum tahu. Okay. So Medium Ramadan tak sama dengan hari biasa. Tambah tahun ni kita dah tak ada apa nama dia? Tak ada apa tu orang panggil? Dah lupa dah. Penjarakan sosial. Penjarakan sosial, boleh pergi bazar Ramadan semua kan. So kena hati-hati. Okay. So saya nak share sikit kat sini. Apa yang berlaku dalam badan kita ketika berpuasa. Ini video okay? Oh sorry, ini bukan video. Patah balik. Okay, so apa yang berlaku dalam badan kita bila kita berpuasa ni, actually bila kita berpuasa, kita punya badan ni akan masuk ke starvation mode. Dan bila starvation mode ni, selalunya body kita akan menggunakan karbo sebagai sumber tenaga. Tapi bila dah dalam starvation mode ni, semua karbo dah habis digunakan, lemak pula yang akan digunakan sebagai sumber tenaga yang seterusnya. Okay, saya ada satu video. Saya nak share dengan you all semua. Video ni very good. Okay, jom kita tengok sekejap video ni. Apa yang berlaku dalam badan kita ni apabila kita berpuasa. Okay. Okay, sekejap. Share video. Tak habis lagi ni. Sahur berselera, berbuka pun berselera. Fasting in the month of Ramadan is a pillar of Islam and an obligation upon all Muslims who are physically able to do so. In this video, we are going to look at some of the physical benefits of fasting that are backed by science. Research has shown that inflammation can contribute towards the development of chronic conditions such as heart disease, cancer, and arthritis. Recent scientific studies have found that fasting can help reduce the levels of inflammation and promote much better health. A study was conducted using 50 healthy adults who fasted for an entire month. They noticed that the participants had significantly reduced levels of inflammatory markers. Another study discovered the same effects when the participants fasted 12 hours a day for an entire month. Today, heart disease is the leading cause of death, and it accounts for 31.5% of deaths worldwide.
fasting is the most effective way to reduce the risks of heart disease. A study was conducted in which 110 obese adults had to fast for 3 weeks under medical supervision. The researchers noticed significantly decreased blood pressure levels, as well as decreased levels of blood triglycerides and lower levels of cholesterol. In another study, 4,629 participants had lower risk of coronary artery disease, as well as a significantly lower risk of diabetes, which is a major risk factor for heart disease. A study using animals showed that fasting improved both brain function and brain structure. It also increased the generation of nerve cells to help enhance the cognitive function of the brain. Studies also show that fasting can increase levels of human growth hormone, HGH, an important protein hormone that plays a role in growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. A small study was conducted with only 9 men who began fasting, and only after 2 days of fasting, they noticed a 5-fold increase in HGH production. Several studies have also found that fasting could potentially delay the effects of aging and increase a healthy lifespan. In one study, rats that fasted every day experienced a delayed rate of aging and lived 83% longer than the rats that didn't fast. Another study on rats showed how fasting helped to block tumor formation. Fasting was just as effective as chemotherapy without any side effects. Currently, the studies are only based on the formation of cancer in animals. Okay, best tak video tu tadi? Ke saya je yang rasa best? Saya rasa nak share video tu dengan you all semua sebab kita tahu fasting ni memang bagus sebagai satu ibadah kan, especially dalam agama Islam. Tetapi sebenarnya dari segi medical, dari segi sains pun banyak sangat benefit dia. Ramai sangat orang buat study about fasting ni semua kan. That's why sekarang ni ramai sangat fasting ni jadi satu way of life pula. Okay. So, saya nak share sikit satu perkara yang berlaku apabila kita berpuasa. Especially kalau kat sini yang non-Muslim, you all pun boleh ambil momentum di bulan Ramadan ni, you all pun puasa juga sebulan. Sebab apa? Ada apa tu panggil? Ada the mechanism apa yang berlaku pada badan kita apabila kita berpuasa dalam tempoh around 30 hari ni lah. Okay, apabila kita berpuasa ni, actually body kita akan melalui satu proses ni, nama dia autolysis. Okay, ataupun kalau sains ni dipanggil, masa saya dulu belajar dipanggil autophagy. Okay, autophagy. Okay, autophagy. Saya pernah dengar tentang autophagy ni kan, maksudnya cell digestion. Okay, dan apa maksud cell digestion ni? Sebab body kita ni ada trillion cell. Okay, tak apa, jangan risau. Saya bukan nak ajar sains kat sini. Okay, maksudnya badan kita ni ada banyak sangat sel kan ni. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Okay, tapi ada sel-sel dalam badan kita ni sel-sel yang sihat. Ada sel-sel yang tak baik, yang tak sihat lah. Okay, jadi proses autolysis ni ialah proses buang. Maksudnya sel-sel yang tak sihat ni dia akan sel-sel kita yang sihat ni dia akan lenyapkan sel-sel yang tak sihat ni. Okay, maksudnya sel-sel yang tak sihat ni dah tak ada lah dekat dalam badan kita. Dan ada seorang ada seorang saintis ni, okay, nama dia Yoshinori Ohsumi. Okay, beliau menerima anugerah Nobel dalam medicine, dalam physiology and medicine disebabkan discover kepentingan discover mechanism of autophagy, dan beliau banyak sangat share tentang benefit of fasting.
You all boleh tengoklah dekat YouTube kan, saya tengok video dia cakap pasal macam mana fasting ni boleh memaksimiskan proses autophagy ni. Okay, so autophagy ni lah yang saya cakap pasal autolysis tu tadi. Jadi sebenarnya sebab tu saya cakap tadi, bukan sahaja memang sebagai Muslim kita sekarang lebih memahami, ya Allah, patutlah fasting ni, berpuasa ni Allah masukkan dekat dalam rukun Islam. Rukun maksud satu pillars kan, tapi sebenarnya dari medical benefit untuk tubuh badan kita pun sangat bagus. Okay, so next jom kita tengok sikit apa pula. Okay, sorry saya lupa nak cakap 30 hari. Bila kita puasa 30 hari kan, biasanya pada 10 hari yang pertama tu badan kita ni baru melalui 10% of proses autolysis ni ataupun proses autophagy ni lah. Maksudnya nak membuang sel-sel di badan kita yang tak sihat ni. Okay, dan bila kita teruskan berpuasa for the next 10 days pula kan, 10 hari yang kedua, lebih daripada 60% pula proses ni akan berlaku. Dan bila kita puasa selama 30 hari 100%. Tetapi proses ni tidak akan berlaku dengan baik kalau kita tak puasa secara sihat. Kalau kita duk puasa, hari-hari minum air manis, hari-hari makan murtabak, makan kuih dan sebagainya dekat bazar Ramadan tu, proses ni tak akan berlaku dengan baik lah. That's why daripada kita nak turun berat badan, kita jadi yang sebaliknya pula apabila dalam bulan puasa ni. Okay, so inilah yang tadi dalam video tu I share. Tak apa, nanti saya akan pass video tu kepada you all punya coach, dan coach akan share dekat dalam group. Okay, so merehatkan sistem penghadaman. 1 bulan kita puasa, lagi 12 bulan perut kita ni macam blender kan, makan kan. Jadi 1 bulan ni perut kita relax sikit, dan untuk mengurangkan berat badan, merendahkan paras kolesterol. Okay, nanti tolong mute Okay, dan merendahkan kandungan gula. So siapa kat sini yang dia punya sugar level tu tinggi, ambillah ambillah manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ni untuk nak mengurangkan kadar gula dekat dalam darah kita dan blood pressure dekat dalam darah kita. Actually masa yang 10 hari pertama bila kita puasa secara konsisten, secara sihat tu, kita punya kadar gula dalam darah, kita punya blood pressure dah akan regulate. Itu first kali yang body kita akan buat. Okay, dan so tengok ni, kepada semua yang ada kat sini, okay, saya nak menyeru, nak mengajak, mempromot anda semua tahun ini untuk berpuasa secara sihat, bersahur dan berbuka puasa dengan Herbalife Nutrition. Takkanlah kita ambil Herbalife Nutrition je, tak ada makan benda lain ke? Siapa ada soalan macam tu? Rasa macam takkanlah saya minum shake je bulan puasa ni, memang saya nak kurus, tapi saya rasa macam menggeletar kalau tak makan benda lain kan. Okay, jangan risau, sekejap lagi saya akan share macam mana flow dia untuk nak berpuasa dengan nutrition ni. Tapi ini adalah the most basic thing. Hari ni you all ingat yang saya nak share ni, you all ingat benda ni. Masa puasa nanti ada 3 step. Okay, step 1, 2, 3. Yang you all kena ambil masa sahur. 1, 2, 3 yang you all boleh ambil waktu berbuka puasa. Okay, so first kali adalah tip pemakanan secara general masa bulan puasa ni. Make sure ambil makanan yang cukup protein. Boleh salin. Kalau ada buku nota boleh salin. Protein intake kena jaga. Sebab apa? Bila bulan puasa ni kita dah kurang makan. Jadi kalau kita ambil protein yang kurang, nanti mungkin kita turun berat badan tapi kita tak nak turun muscle mass. Okay, so kita punya aim adalah nak turunkan body fat. Okay, dan cukupkan pengambilan serat, buah-buahan dan sayur-sayuran. So sekejap lagi nanti bila saya share kan step 1, 2, 3 tu, you all kena ingat bila you all nak bancuh shake ke apa, boleh nak blend dengan buah ke apa, sebab kita dah kurang makan, jadi blendkan sekali dengan kita punya shake tu, tak perlu air manis. Okay, dan pilih karbohidrat kompleks. Contohnya apa? Contohnya macam ada oats, macam apa lagi karbohidrat kompleks ni, yes, sweet potato. Maksudnya kalau tak semestinya kita kena makan nasi untuk kenyang walaupun kita berpuasa. And make sure minum air yang cukup. Okay, 4 gelas ni 4 gelas ni macam bukan level-level kita lah kan. Mungkin 4 gelas besar je. Okay, pusing lah kan 4 gelas tu. So at least air yang kita minum satu hari 2 liter walaupun kita berpuasa. Janganlah minum masa puasa pula kan.
Okey, hadkan pengambilan garam dan kafein berlebihan. Sebab apa? Ini akan menyebabkan kita dehydrated. Okey, saya dah tak kenal air manis tu apa. Yes, terbaik. Okey, contoh makanan yang boleh diambil. Kurma. Kurma pun kalau kita ambil masa bulan puasa, bukanlah macam banyak makan kurma kan. Sebab kurma ni, dia walaupun dia tinggi serat, tapi dalam masa yang sama dia agak tinggi kalori juga. Jadi tak boleh ambil banyak. Okay, roti gandum, susu, ni contoh-contoh lah. Dan juga F1 shake. Ini untuk sahur. Okay, maksudnya masa sahur tu tak perlu makan nasi guys. Okay, masa sahur tu kalau you nak ambil, boleh bancu shake tu sekali dengan oats. Ataupun buah-buahan blend dengan shake tu. Okay, kalau macam saya syorkan dekat sini. Okay, boleh ke masuk oats? Boleh. Okay, saya syorkan kat sini, apa yang saya buat waktu bersahur ni, saya memang akan bangun awal sikit. Saya bangun ekstra awal. Biasanya saya bangun pukul 4 pagi. 4.30 ke, boleh lah kalau you nak bangun awal pagi tu kan. Kalau you nak bangun pukul 5 pun okay. Sekarang ni subuh pukul 6 suku kan. Nanti mungkin macam awal sikit lagi. Jadi kenapa nak bangun awal? Sebab nanti kita boleh take time untuk kita nak minum air tu. Okay. Nanti saya share yang 1, 2, 3 tu apa kan. So kita minum 1, 2, 3. Lepas tu, lepas habis tu kita minum pula air selepas tu. Itu yang dia kata 4 gelas air ni. Kalau kata you all bangun pukul 6. Kan, kalau you bangun pukul 6 ataupun bangun pukul 5.30 lah. Lepas tu nak minum banyak-banyak air ni, memang rasa perut kembung macam nak meletup. Masa tu kan. So saya syorkan bangun awal sikit dan sambil you all nak minum air tu semua, boleh buat solat sunat, boleh mengaji. Okay? Boleh faham semua? Okay. Dan seterusnya waktu berbuka puasa pula. Sekarang pukul apa ya? Okay. Waktu berbuka puasa pula. Boleh tengok dekat sini. Kita mula buka puasa. Okay, saya selalu sangat dapat soalan ni. Boleh tak saya nak berbuka puasa, saya tak nak minum shake? Siapa nak macam tu? Bersahur boleh saya minum shake. Berbuka puasa boleh tak saya nak makan? Saya tak nak minum shake. Nanti macam tak best lah kan. Contoh yang macam tu. Selalu orang tanya saya soalan macam tu kan. Okay, sebenarnya boleh. Okay, tapi saya nak bagi tahu kenapa saya galakkan untuk berbuka dulu dengan nutrition. Okay, dia ibarat macam ni tau. Kita berpuasa lebih daripada 12 jam sehari. Betul tak? Kita puasa. Setengah negara, saya pernah dulu duduk kat London, puasa 16 jam. Kan? 16 jam. Lebih 16 jam. Berbuka sekejap je, lepas tu puasa balik kan? So, kita puasa lebih daripada 12 jam sehari. Kita sedang merehatkan badan kita. Ibaratnya macam semua sistem dalam badan kita ni tengah berehat lah. Daripada digest makanan dan sebagainya kan. Lepas tu bila kita berbuka, tiba-tiba kita berbuka makan yang heavy. Makan macam nasi biryani lah, makan berminyak lah, bergoreng semua kan. Jadi itu yang badan kita tu daripada rest mode terus jadi heavy duty mode. Macam kita lah, kalau kita tidur kan, tiba-tiba ada orang ambil satu baldi air simbah kat muka kita. Apa perasaan kita? Kita pun macam kan nak mengamuk semua, tapi tak adalah, badan kita ni tak adalah nak mengamuk ke apa kan, tapi ibaratnya macam tu, daripada rest mode terus heavy duty mode. That's why bila kita ambil nutrition ni macam kita warm up dulu, sebab nutrition ni semua adalah liquid food. Lepas tu lepas maghrib ataupun lepas solat isyak lah, biasa saya syorkan kan, lepas solat isyak ke, lepas solat tarawih ke, dan you all boleh makan. Jangan risau kalau you all makan lewat sikit kan, makan dalam pukul 9.30 ke 10, tak apa. Sebab apa? Masa tu you all berpuasa. Okay, jadi saya syorkan untuk ambil dulu nutrition ni waktu berbuka, lepas tu baru you all ambil makanan yang lain. Okay, so nanti untuk bulan puasa pun kita ada menu meal plan khas untuk semasa bulan Ramadan. Okay, boleh follow semua? Okay, next. Okay, ini yang selalu berlaku. Okay, dia tu kat situ fun fact. Sebenarnya tak fun pun. Okay, sebenarnya tak fun pun sebab apa? Pada waktu bulan Ramadan ni banyak sangat food waste. Betul tak? Tak payah tengoklah dekat bazar Ramadan ke, dekat buffet hotel ke, dekat mana ke. Tengok kat rumah sendiri je. Banyak sangat kita wastekan makanan kita kan. Jadi Ramadan kali ni kita nak ambil juga
nak selain daripada untuk kesihatan, kita juga nak improve. Kita tak nak membazir. Sebab membazir sebab membazir tu amalan siapa? Bayangkan sorry. Tak balik. Bayangkan kalau kita tengok kalau bulan biasa ada 100,000 tan. Kalau bulan Ramadan 120,000 tan makanan yang dibazirkan. Seperti 343 juta bungkus nasi lemak ayam, ya Allah. Berapa banyak ni Tak boleh nak bayang kan. So jangan bazir di bulan puasa nanti. Okay, bersederhana. Bulan puasa bukan bulan untuk kita makan. Okay, so ini sedikit tips pemakanan sempena bulan Ramadan. Waktu malam tu, waktu yang you all nak lepas dah minum shake semua tu kan. Okay, ambil lauk-lauk yang kurang berminyak. So insyaAllah meal plan pada bulan Ramadan nanti pun yang mudah untuk disediakan, yang kita pun rasa perut selesa, perut rasa macam tak heavy pun. Bila nak makan, jangan risau, boleh je makan. Okay, minum sekurang-kurangnya 3 gelas air. So walaupun Ramadan, masih lagi perlu minum air kosong yang cukup. Kalau tidak nanti kita akan jadi dehydrated. Okay. Dan snacking. Boleh snacking tak? Boleh snacking tak, Kak Lin? Kak Lin puasa kat Australia berapa lama Sama macam kat sini kan? Okay, so boleh tak snacking? Boleh. Tapi jangan snacking waktu pagi lah. Kalau waktu pagi dah snacking tu dah lain pula cerita dia kan. So kalau macam snacking ni maksudnya kalau rasa tengah malam tu nak makan lagi ke apa kan. Jadi stock up kita punya dapur dengan buah-buahan ataupun minum shake pun boleh. Okay, minum shake dan kita boleh ambil ke kacang ke untuk snack. Kalau tidak, kalau kita tak prepare kita punya dapur ni dengan bahan-bahan ni semua, apa yang akan berlaku? Kita akan snacking kuih-kuih. Especially fasih sebab dia buat kuih. Okay, so kena hati-hati. Okay, jadi bukanlah kata kita tak boleh makan langsung semua benda ni. Boleh kalau sekadar nak merasa. Okay, jangan jadikan dia amalan. Sebab apa kita nak ambil yang tadi tu, yang kita dah dengar pasal proses autophagy, autolysis tu kan. Kita nak maximize proses sepanjang bulan Ramadan ni. Okay, so sekarang lepas tarawih paling kena hati-hati. So tu saya galakkan you all makan malam tu selepas tarawih. Kan? Sebab apa? Percayalah cakap saya, bila you all dah minum shake waktu berbuka tu, dia dah relax lah sekejap. Dah tak selapar sangat kan. Nanti lepas solat isyak ataupun lepas tarawih pun boleh. Lagipun tarawih tu kan boleh macam berehat-rehat juga kan. Okay, yang saya risau ni yes betul waktu moreh tu. Okay, tapi tak apa, jangan risau-risau sangat. Kita tenang-tenang je. Okay, so ni yang saya cakap tadi, step 1, 2, 3. So first kali, step nombor 1, bangun sahur. Macam saya kan, saya bangun sahur pukul 4 pagi, saya akan minum Herbal Elo Concentrate. Okay, saya akan buat satu shaker cup ni. Lepas tu saya akan letak 3 cap. Saya minum Herbal Elo Concentrate ni minimum 3 cap. Okay, 3 penutup. Okay, lepas tu saya selalu minum Herbal Elo Concentrate ni sama ada dia air suhu bilik ataupun saya minum air sejuk. Tapi kalau you tak minum air sejuk tak apa, suhu bilik pun okay. Lepas tu kalau tea mix ni saya suka minum panas suam. Okay, saya rasa kalau minum panas suam tu dia macam sangat nikmat sangat. Okay, sama juga buat satu shaker cup ni. Lepas tu letak satu sudu tea mix. Kalau you all minum panas tu memang rasa best sangat, especially kalau waktu pagi-pagi tu kan. Okay, lepas tu you all boleh buat shake. Shake waktu pagi ni, kalau saya suka buat F1 campur F3, saya campurkan juga dengan fiber. Okay, kalau you all tak ada mix fiber, you all boleh ambil buah, blend sekali dengan shake ni. Okay, so soalan lagi, boleh tak kalau bangun pagi, saya dah siap-siap dah bancuh shake ni. Malam-malam dah blend siap-siap, letak kat dalam peti ais. Boleh. Okay, dengan syarat tutup rapat-rapat shaker cup ni, lepas tu simpan dalam peti ais. Jangan risau, dia takkan kembang. Okay, shake ni dia takkan jadi kembang ke macam mana lah. Okay, selepas you ambil ni, makan kurma 1 hingga 3 biji dan minum air kosong. Lepas tu minum air kosong je. Tak apa, minum slowly je sambil tengah mengaji ke, tengah buat solat sunat ke apa kan. Okay, yang untuk berbuka pun sama juga. Cuma berbuka kurma dulu,
kita ambil ikut sunnah, makan kurma dulu. Lepas tu 1, 2, 3 juga. Cuma waktu berbuka tiba-tiba rasa terliur pula kan. Okay, so waktu berbuka ni boleh kalau shake tu nak campurkan dengan buah naga lah, buah apa lagi you suka campur, buah mangga lah, macam-macam buah lah yang nak campur waktu berbuka. Tembikai lah, tembikai kalau campur blend dengan F1 strawberry ni sangat best. So nanti saya galakkan semua coach kat sini yang join masa intake bulan Ramadan tu, you all eksperimen lah dengan kreativiti masing-masing. Share lah resepi shake tu dekat dalam group, dan coach pun akan share juga apa contoh resepi yang you all boleh buat waktu bulan puasa ni. Okay, dan minum air kosong juga. Okay, lepas tu solat maghrib ataupun solat isyak atau lepas solat tarawih boleh makan malam. Makan malam di sini saya syorkan yang 4 star atau 5 star sahaja. Okay, kalau nak cepat lah, kalau nak dapat maximize. Okay, sekarang ni kita cerita pasal maximize. Kalau cerita pasal sekadarnya sahaja, nak makan 1 star pun tak apa. Tapi kalau nak maximize, cari makanan yang bila coach rating tu 4 star, 5 star. Okay. So ni saya rasa semua orang tahulah tentang Formula 1 ni kan. So dia memang very low calorie, makanan yang low GI, dan dia bagi sumber protein yang tinggi. Waktu sahur berbuka berapa sudu tea mix? Okay, 1. Okay, sebab apa? Tea mix ni dia ada caffeine juga tau. Tapi dia tak adalah caffeine banyak macam kalau kita minum kopi tu. Cuma you ambil 1. Okay, waktu berbuka you boleh ambil lebih sikit. Kalau masa bersahur tu ambil 1 je. Lepas tu minum air kosong. Okay, right. So ni F1. Apa-apa preset F1 pun boleh. Okay. Dan yang kedua F3. Okay, kenapa saya campurkan F3 ni? Sebab first kali nak cukupkan protein intake. Nak cukupkan protein intake yang sangat-sangat penting. Okay, sebab waktu puasa ni kan kita dah kurang makan. Jadi nak cukupkanlah setiap 1 sudu F3 yang you all ambil, you akan dapat 5 gram protein tanpa lemak. Sebab apa? F3 ni adalah sumber protein daripada tumbuhan. So you dapat protein tanpa lemak. Dan hanya 20 kalori sahaja per serving 1 sudu tu. Siapa contoh ni? Okay, mungkin dia nak highlight menyokong, membantu untuk menyokong rasa kenyang lebih lama. Okay, so bila kita bila kita makan protein yang cukup, kita akan rasa kenyang lebih lama. Okay, dan ianya protein yang mudah dihadam, mudah diserap. Sediakan bahan api. Apa tu? Sediakan bahan api. Oh ni. Booster, boost maksudnya pembakaran lah dekat dalam badan kita. Tiba bahan api pula, tiba kayu arang kat sini kan. Okay, so yang ketiga adalah tea mix. Yang tadi tu F1 dengan F3 tu campurkan bukannya asing. Okay, lepas tu tea mix. Kenapa kita minum tea mix ni? Supaya kita nak boostkan pembakaran kalori dekat dalam badan kita. So tea mix ni generally memang green tea ni dia meningkatkan metabolisme badan. Tapi tea mix ni yang best dia sebab dia membakar kalori, meningkatkan metabolisme badan kita, ibarat membakar kalori seperti kita bersenam. Apatah lagi kalau you all bersenam masa berpuasa. Okay, saya syorkan kepada yang nak bersenam masa puasa tu, you all bersenam masa dah nak berbuka tu. Maksudnya pukul 5 macam tu lah. Janganlah sibuk-sibuk pukul 7 tu pula nak pergi bersenam kan. Maksudnya pukul 5 macam tu dah ready. Sebab kalau you bersenam pukul 12, nanti tak boleh minum air. So nanti you dehydrated. So bersenam macam pukul 5 ke atas tu. Okay. Dan lepas tu dah terus boleh berbuka puasa bila masuk waktu lah. Okay. Dan yang ni walaupun tak ada dalam list yang saya nak share hari ni, tapi saya nak highlight juga pasal mixed fiber ni. Sebab apa? Bila kita ambil makanan yang tinggi fiber, sewaktu kita berpuasa untuk bersahur ke kan, macam tadi saya beritahu saya masuk dalam shake, dia akan buat kita rasa kenyang lebih lama. Fiber. Ini bagusnya fiber ni. Lepas tu, satu hidangan ataupun satu sudu mixed fiber ni dia bagi 5 gram serat. So sebenarnya body kita satu hari memerlukan 20 ke 30 gram serat. Dan bila kita berpuasa, kita memang kurang ambil serat ni. Walaupun kita ambil buah pun tak cukup. Okay, nak dapatkan 20 ke 30 gram serat ni ibarat nak makan 7 bekas sayur dan buah-buahan.
Jadi memang tak cukup, that's why kita ambil mixed fiber ni. Okay, dan lagi satu saya nak bagi tips hari tu kan. Coach Aiga ada share. Kalau dia ada kat sini, dia boleh share resepi kat sini. Dia buat nama dia? Apple juice dia gunakan mixed fiber ni. Saya tak dengar apa benda dia punya resepi tu. Tapi sedap. Okay. So you all boleh lah nanti nak bancuh ni kan. Tak perlu minum air manis. Minum mixed fiber ni pun dah sedap dah. Okay, Yaya share sikit apa resepi dia. Okay. Sebab apa mixed fiber ni dia dalam perisa apple. Okay. Seterusnya, okay. TC formula, okay. Ni just nak run through lah. Sebab ini tak ada dekat dalam list yang saya nak share. Tapi kenapa? Maksudnya sebab saya kata formula boost pembakaran lemak kan. So tadi ada T-mix, lepas ada TC formula. Jadi kalau you makan TC formula ni makan waktu berbuka puasa. Okay. Makan waktu berbuka puasa sebab kalau you makan pagi-pagi tu lepas tu you minum air banyak tak apalah. Sebab bukannya kalau tak minum air banyak tu dia tak berkesan. Tapi nak elakkan dehydration. Kalau you makan masa berbuka puasa, lepas tu kan boleh minum air. Sebab TC formula ni seperti macam T-mix tadi, boost metabolisme badan kita, tapi ini ibarat macam 4 kali ganda tau. Sebab apa? Dia bukan sahaja ada teh hijau, tapi dia ada teh hitam, okay, black tea, green tea dan oolong tea. So dia lagi boost metabolisme badan kita untuk membakar lebih kalori. Okay, dan seterusnya, okay, NW formula. Okay, kenapa NW formula ni sangat bagus? Actually bukan masa puasa je. Hari-hari this is my favorite product. Okay, salah satu untuk kita nak cakap pasal konteks autophagy ni kan, autolysis ni, sebab dekat dalam NW formula ni ada alpha lipoic acid yang mana dia sangat bagus untuk antioksidan. Kan tadi kata bila badan kita berlaku proses autophagy ni, sel-sel badan kita yang tak sihat, yang tak baik tu nak dibuang. Macam detox lah, natural detox kan. Jadi NW formula ni dia ada alpha lipoic acid yang memang fungsi dia adalah antioksidan. So NW formula ni sekiranya anda ada, ambil sebelum tidur. Sebab apa? Dia lagi satu bagus untuk blood circulation kat dalam badan kita. Okay, blood circulation. Selain tu dia akan stimulatekan penghasilan nitric oxide daripada tubuh badan kita untuk pengedaran oksigen yang lebih baik dalam badan kita lah. Dan saya rasa perlu sangat untuk anda semua tahu yang NW formula ni diformulasikan oleh Dr. Luis Ignarro. Beliau juga merupakan macam doktor tadi tu, macam doktor yang Japan tadi tu kan, pemenang anugerah Nobel dalam bidang fisiologi and medicine disebabkan discovery kepentingan nitric oxide ni dalam tubuh badan kita. Okay, bukan sebab dia cipta NW formula ni, tapi dalam Herbalife ni dia bekerja untuk Herbalife dan memformulasikan produk NW formula ni. So rasa-rasanya NW formula ni bagus ke? Bagus sangat. Sangat bagus. Okay. Okay, tip kekal terhidrasi sepada bulan Ramadan. Wow, sungguh bagus sekali. Okay, apa maksud terhidrasi? Maksudnya stay hydrated. Okay, stay hydrated supaya kita tak rasa inilah kering-kering ni semua kan. So, hadkan minuman berkafein. Hadkan minuman berkafein maksudnya yang coffee lover semua tu kan. Saya sarankan you all untuk tukarkan. Yang mana suka kopi tu tukarkan. Dia dua tau. Satu because you dehydrated ni because of caffeine. Lagi satu sebab you banyak sangat ambil gula dan garam yang berlebihan. Jadi kalau minum air manis memang akan selalu rasa dahaga, selalu rasa nak minum semua kan. Dan ambil tea mix with hibiscus. Ni original tea mix. Okay. Dan minum sekurang-kurangnya 8 gelas air macam saya bagi tahu tadi. Buka puasa dengan sup. Kemudian air atau jus buah segar. Maksudnya jangan terus buka puasa dengan makanan yang heavy-heavy lah. Macam tadi saya bagi tahu. Kalau you ikut konsep 1, 2, 3 tadi dah cantik sangat dah. Okay. Ambil herbal aloe concentrate. So since kita cakap pasal stay hydrated ni. Okay. Nampak tak ni? Ini saya ambil daripada hari tu saya dengarkan sharing daripada Herbalife kan. Oh, bagus sangat. Dia siap listkan lagi. Apakah produk Herbalife ni yang boleh membuatkan kita stay hydrated. Bukan sahaja
Nah, yang mengandungi aloe tau dekat dalam tu. So aloe ni kita tahu kan dia memang bagus untuk menghidrasikan badan kita. Lepas tu kalau untuk skin kita pun untuk moist kan. Jadi produk yang ada aloe ni ada nutrisi dalaman dan nutrisi luaran. Ni herbal aloe concentrate sangat bagus untuk digestive system dan penyerapan nutrien. That's why aloe ni you kena ambil nombor 1. Sebelum makan shake tu, sebelum minum shake tu, ambil aloe ni dulu supaya dia dapat bantu penyerapan nutrien. Okay. Dan selektivo. Dalam selektivo ni pun ada mengandungi aloe vera juga. So ni saya just nak highlight kan produk Herbalife yang mengandungi dia punya main ingredients tu adalah aloe vera. Okay. Selektivo ni lagi satu dia untuk antioksidan juga. Dan semua range dekat dalam Herbalife Skin ni pun mengandungi aloe vera. Ini tak ada kena-mengena dengan puasa lah kan. Macam tiba-tiba pula minum ni tak lapar ke kan. Makan ni tak lapar ke. Cuma saya nak highlight. Okay. So dia kata ni semua produk ni memang kaya dengan aloe vera dekat dalam produk-produk ni semua. Okay. Dan lagi satu herbal aloe soothing gel. Mesti ramai juga yang tak tahu kan ada herbal aloe soothing gel ni. Yang ni pun boleh pakai juga dekat kulit muka kita. Okay. Kalau yang kulit kering. Okay, dan ni pun ada. Maksudnya saya nak bagi tahu kat sini yang auto nutrition ni semua pun mengandungi aloe kat sini. Okay, lagi satu. Sebelum saya akhiri sharing tentang topik pada malam ni, saya nak bagi tahu yang bila kita berpuasa dengan Herbalife Nutrition ni, bukanlah bermaksud kita tak lapar. Kan? Macam kata, saya nak berpuasa dengan Herbalife Nutrition lah, mesti tak lapar. Mana ada puasa yang tak lapar, betul tak? Okay, so semua puasa akan lapar, tetapi kita tak adalah rasa macam nak makan, lepas tu berbuka nak makan yalah nak melepaskan nafsu dekat makan je kan. Jadi kita sebenarnya nak jadikan Ramadan tahun ni lebih bermakna, bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi juga untuk kita menahan nafsu kita. Tak adalah selalu tidur. Yang saya perasan daripada my personal experience, bila saya sahur dengan nutrition ni, saya tak tidur lepas subuh tu. Kalau tidak, lepas sahur je, mesti dah cari bantal lah. Kan, dah tak tidur. Sebab apa tak tidur? Sebab orang pergi toilet je lepas dah bersahur tu kan. Jadi, kita nak manfaatkan, kita janganlah jadi orang yang berpuasa lepas tu tak aktif sepanjang hari. Okay? Mak kau boleh faham ke semua? Adakah saya laju sangat? Okey, saya kalau minum kopi lagi teruk mengantuk. Okey, faham. So kalau faham, hari ni kita ada last 5 minutes promotion. Okey, boleh tak saya nak tanya kat sini, siapa yang new coachee bulan ni? This is your first month dekat dalam program. Ada tak? Siapa yang first month pada bulan ni? Kenapa saya tanya? Sebab untuk semua saya ni coachee 2 years ago. Okay, untuk semua ni coachee pada bulan ni, kalau you all nak join intake bulan March nanti, yang mana kita boleh warm up dulu sebelum kita nak masuk bulan Ramadan nanti kan. You all boleh rejoin dengan first kali activate account. Okay, activate account dengan dapatkan HMP ni, boleh consult dengan coach masing-masing. Macam mana coach? Saya nak activate account, saya nak register membership dengan coach anda. Okay, kenapa? Apa benefit kalau anda register membership dengan coach anda ni? Saya dah tulis dekat sini. Kelebihan Activate ID Herbalife bersama tim Get Fit Online ataupun coach-coach anda lah kan. Okay, first kali you akan dapat lifetime coach. Selalu anda dengar orang yang beli produk Herbalife ni tak ada orang guide dia. So sangat rugi. Okay, kalau beli saya pun pernah ada coaching yang dia beli dekat online, dekat mana-mana sumber semua kan, last tak dapat result because tak ada orang yang akan guide you step by step. Okay, dan apabila you activate ID sendiri, nanti coach akan ajar macam mana you nak buat pembelian secara online, boleh beli walk-in, boleh ambil dekat pick-up center. Sekarang pick-up center dekat setiap negeri. Okay, anda duduk kat mana? Anda duduk kat Sarawak ada, kat Sabah ada, dekat Johor ada, dekat Terengganu ada, kat mana lagi? Okay, ada pick-up center ni. So, bila anda activate account ni, boleh dapat diskaun 25% seumur hidup dan diskaun ni boleh di-upgrade 35%, 42% and maximum discount 50%. Dan anda juga layak rejoin coaching group. Ada syarat rejoin dia lah. Nanti boleh tanya dengan coach masing-masing. Dan dapat membeli banyak betul kan dia punya benefit.
dapat membeli produk Herbalife Nutrition dari HQ secara sah dan dijamin kualitinya. Tak ada produk expired, tak ada produk yang dah terbuka seal dia. Jadi you dapat. Kalau ada apa-apa masalah dengan produk tu, boleh report dekat HQ. Okay. So seterusnya untuk new member pada bulan ni, siapa yang activate account pada bulan ni, ada promo special untuk you all semua. Okay, so apabila anda membuat pembelian minimum 50 VP, okay, anda akan dapat voucher RM40 yang boleh digunakan terus untuk pembelian next purchase. Okay, apa tu panggil cashback cashback voucher. Okay, inilah yang promo tadi tu. Okay, yang saya bagi tahu. Dan promo ni, ini bulan kedua, next month adalah the final month for this promo. Jadi siapa yang activate account, yang register bulan ni sangat bertuah. Sebab apa you akan dapat promo ni. Okay, ni sangat best. Siapa dah dapat benda ni? Siapa dah dapat? Apa ke nama benda ni pun? Bakeware Ceramic Herbalife Nutrition. Saya ni sebenarnya tak adalah macam pandai sangat kan benda pinggan-pinggan mangkuk ni. Tapi pinggan-pinggan mangkuk saya ni semua je nama Herbalife. Okay, so itu saya dapat warna merah, warna putih, ini warna hijau pula kan. Dah grab 2 dah. Dia ada maksimum ke berapa boleh dapat? So ini sangat cantik tau, dia besar. Saya punya tak sampai lagi. So ada video dia kan. Jadi best sangat promo ni sebab apa yang saya cerita tadi, 1, 2, 3. You just grab this 1, 2, 3 set ni, Elo, T-Mix, F1 dengan F3 ni, you akan dapat satu bakeware ceramic ni yang sangat cantik. So nanti boleh lah masa Ramadan nanti kan nak buat plating ke, nak submit mail kat dalam group ke kan. InsyaAllah esok place order. Okay, so yang ni next. Okay, so yang ni masih ada stok lagi, tapi once kalau stok tu dah habis, dia habislah while stock last. So nampak tak kat sini? Dia ada beza-beza harga ni kan. Sebab apa? Anda sebenarnya layak nak dapatkan diskaun 25, 35, 42, 50%. Tanya coach masing-masing. Coach macam mana saya nak dapat 35%, macam saya dapat 42%. Okay, tak kisahlah berapa. F1 tu okay, tak boleh. Yang ni memang fix. Ini dia punya set. Anda tak boleh pilih flavor dia. Okay, bila you nak beli, you kena cari Ramadan pack. Jangan beli loose. Kalau beli loose tak dapat mangkuk ni. Okay, so kalau nak perisa lain tu maybe boleh add on lah. Yang ni memang set dia datang dengan ini, dia punya perisa-perisa. Okay, dan good news. Good news kepada semua kat sini. Sempurna, saya rasa ini sempurna Ramadan juga kot. Start daripada 20 Februari. Ingat 20 Februari. Masukkan ke dalam minda anda. 20 Februari nanti akan available F1 Orange Cream. Cookies and cream pula dah kan. So orange cream ni akan available di Malaysia. So anda boleh dapatkan ni juga sebab ini adalah limited flavor. Limited dia bukan akan ada all the time. Dia hanya ada for limited time sahaja. Contoh bulan puasa sampai raya ke kan. Jadi saya dah rasa nanti siapa yang akan ke spectacular. Siapa kat sini akan ke spectacular? You all boleh rasa orange cream ni nanti. Dia ada tester dekat spectacular nanti. Okay. So nanti you all boleh dapatkan ni start daripada 20 hari bulan. Saya tak tahu ada berapa, tapi saya dah cerita awal-awal. Okay, dan yang ni adalah promo yang ongoing lah. Maksudnya kalau you all beli satu-satu produk tu, harga dia sama je kalau you all beli set ni. Tapi promo ni, kalau you all beli set ni, you akan dapatlah share card yang cantik ni. Ni sebab itu saya belilah ni Cellular Core Nutrition kan. Maksudnya kalau saya memang consume multivitamin, Selectivo, F1 Cookies and Cream ni, jadi bila saya beli promo ni saya dapat hadiah-hadiah. Best kan? Bestnya ada Perseverance Orange. Okay, so now kalau you all beli set ni pun ada dapat kotak. Jadi nanti kalau ada new koci ke apa kan, boleh beli starter pack ni daripada Herbalife. Okay, so dapat a very nice box. Lepas tu ada pamphlet tu kan, ada shaker, ada sudu. Okay, seterusnya saya nak announcekan tentang advanced program dalam Team Get Fina Online ni. So now sedang berlangsung dessert challenge. Siapa join dessert challenge sekarang? Saya tengok gambar kemain gambar dia kan, gambar apa resepi tu.
cupcake, bukan cupcakes. Brown, apa benda tu? Saya pun tak tahu kan. Saya ni sebenarnya tak tahu buat kek-kek ni. Cendol sihat, okay. So now sedang berlangsung dessert challenge and coming up 20 hingga 26 kita ada Tabata challenge, okay. So untuk nak join Tabata challenge ni just 50 VP sahaja. Okay, 50 VP of anything. Jadi kalau you all nak dapatkan Ramadan pack tadi, dah settle dah. Terus dapat 50 VP ni. Okay, tambah pula satu orange cream. Terus boleh join program yang seterusnya ni, booster. Okay, so please consult dengan you punya coach. Coach, macam ni saya nak join program-program advance ni. Okay, nanti coach akan bagi tahulah apa nutrition yang diperlukan. Okay, so next, saya nak cerita tentang banyak cerita Okay, next saya nak jemput semua kat sini untuk hadir ke Senior Recognition Day pada hari 5 hari bulan Mac tahun 2023 lah kan, nak kata tahun depan pula kan. So pada 5 Mac nanti ada Senior Recognition Day di Hotel Verdant Hill KL. Hotel ni dekat je dengan HQ, macam jalan sikit-sikit dah sampai HQ dah dekat KL kan. So apa yang akan berlaku dekat Senior Recognition Day ni nanti, siapa pernah pergi SRD? So inilah, apa tak? Pasir kat sini. Masih pasir baru je tamat program. So apa yang berlaku kat sini adalah semua peserta yang tamat program akan dapat sijil peserta tamat program. Okay. Dan yang ni yang paling penting ni, body composition analysis. So you akan dapat bacaan, 8 bacaan dekat dalam badan kita. Okay, so boleh tahu berapa kg kita punya lemak, berapa kg kita punya masa. Okay, dan gathering dengan kawan-kawan kat sini. Hari ni ada berapa orang? Ini ada 163 orang kan. So nanti kita boleh gather kat sana. Boleh jumpa dengan kawan-kawan, boleh jumpa dengan coach, boleh jumpa dengan coach-coach you all kat sini. Dan ada special sharing. Ada sharing pasal nutrition, ada sharing pasal fitness, ada sharing pasal wellness evaluation tu. Baru-baru ni saya pergi SRD, saya pun belajar something new dekat SRD tu kan, masa cerita pasal wellness evaluation. Dan ada wow shake. Wow shake kat sini yang sedap. Mungkin bulan depan kita akan bagi wow shake cookies and cream. Mungkin lah kan, kita bagi tester. Okay. Dan ada biggest loser sharing juga. So saya rasa this is the last SRD sebelum kita nak masuk ke bulan Ramadan. So make sure you all tanya coach macam mana saya nak pergi SRD bulan depan. Okay. Dan seterusnya this weekend kita akan berkumpul di Okay, so siapa yang akan ke spectacular weekend ni? Banyak pula energi kan, mungkin sebab tadi baru minum teh. Okay, siapa yang akan ke spectacular pada weekend ni? Okay, so this weekend kita akan gather di spectacular, ada lebih daripada 5,000 orang yang akan datang ke spectacular kan. Inilah doktor yang saya cakap tadi, Dr. Luigi Grattan. So kita akan belajar nutrition knowledge daripada Dr. Luigi Grattan ni sendiri. Okay, so make sure, jangan lupa make sure you dah berada dekat dalam group spectacular. Dalam tu saya ada briefing kan. So nanti kita akan gather di spectacular. Tiket telah habis dijual untuk spectacular ni. So saya rasa that concludes my presentation untuk malam ni. I hope that perkongsian saya pada malam ni ada memberi manfaat kepada anda semua. Dan insyaAllah saya pun look forward, tak sabar sangat nak menyambut Ramadan tahun ni. Dan kita nak sihat bertenaga di bulan puasa. Kita nak ubah stigma tu apa ya? Kita nak ubah macam cara orang melihat berpuasa ni lemah, tidur, tak bertenaga, berbuka makan banyak, lepas tu dah tersandar. Tak nak. Tahun ni kita nak jadikan, nampak tak ayat yang saya tulis ni? Inilah Ramadan terbaikku, tagline dia. Okay, so saya nak ucapkan selamat puasa kepada semua kalau saya tak sempat nak ucapkan. Dan jangan lupa untuk dapatkan Ramadan Pack tu tadi untuk persediaan. Ramadan Pack tu adalah you punya itulah 1, 2, 3 tadi untuk bulan puasa nanti. Okay, so thank you semua atas participation malam ni. Masya Allah sampai ke akhir ni ada lebih daripada 160 orang ni. Saya nak ucapkan thank you dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.